الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyuruh buat diri saya sendiri dan sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumaat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 97 hingga 99 yang berbunyi, Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami pada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Patutkah mereka bersukaria sehingga mereka rasa aman akan rencana buruk balasan azab yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rencana buruk yang balasan Allah yang telah diaturkan oleh Allah itu, melainkan orang-orang yang rugi. Peringatan demi peringatan daripada Allah kepada umat manusia, terutamanya melalui musibah keadaan cuaca di mana pada tahun 2014 kita diuji dengan banjir besar di negeri-negeri di pantai timur khususnya. Pada tahun 2015 pula diuji dengan jerebu sehingga banyak negeri terpaksa diisytiharkan darurat di samping gempa bumi yang melanda negeri Sabah. Kini kita pula berdepan dengan fenomena El Nino yang menyebabkan ancaman gelombang haba yang apabila beberapa kawasan semenanjung Malaysia dikira pasti telah mencapai paras ambang gelombang haba melebihi 30 darjah Celsius. Cuaca panas yang melampau boleh menyebabkan stroke haba akibat gangguan saraf otak yang boleh menyebabkan seseorang itu koma dan boleh membawa kepada kematian. Sidang Jumaat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat maupun di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian berpasang perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbincang
tentang cuaca panas yang melampau ini, maka mimbar Jumaat pada hari ini menyuruh agar semua pihak, pemula dan pimpinan hingga ke rakyat di bawah, supaya bersungguh-sungguh menjadi dosa dan maksiat. Jagalah keselamatan alam daripada dimusnahkan sesuka hati. Kita tidak mahu menjadi manusia yang hanya melihat apa yang berlaku sekadar fenomena alam. Sebaliknya kita sebagai orang yang beriman meyakini bahawa sedang apa yang berlaku merupakan antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah boleh datangkan kepanasan, maka tidak peliklah juga Allah mendatangkan suara sejuk dan hujan. Oleh itu perbanyakkan istighfar bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh dalam menjauhi dosa maksiat, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diangkat musibah ini dengan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada sesuatu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sebab berlakunya cuaca panas dan kemarau, sebagaimana sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ مُؤْنَةٍ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا فَضْلًا مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُنْقَرُوا. Tidak mereka mengurangi sukatan atau timbangan, melainkan mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan dalam mencari rezeki serta berdepan dengan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka, dan tidak menahan mereka akan zakat dan harta benda, melainkan ditahankan juga untuk mereka air hujan dari langit. Jika tiada binatang di muka bumi ini, nescaya Allah tidak akan turunkan hujan kepada kita semua. Sidang Jumaat rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah As-Sajdah ayat 13 hingga 14, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqul 'adzab وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan bagi menolak rayuan Allah Ta'ala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan, yakni memberi hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seseorang dengan kegiatan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seseorang akan hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukum seksa dariku, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan manusia dan semua jin dan manusia, iaitu pada masa hidup tidak usaha untuk beriman dan beramal soleh. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasalah azab seksa kerana kamu melupakan pertemuan pada hari kamu. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi, dan dengan demikian rasakanlah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Ketika menghadapi cuaca terlalu panas ini, maka marilah cuba bayangkan bagaimana dahsyatnya kepanasan pada mahsyar nanti, dan api neraka yang jauh lebih panas dan azab lagi. Oleh itu insaflah kita dengan sama-sama bertingkatkan kuantiti dan kualiti amal soleh, di samping menjauhi dosa maksiat, kerana syurga dan syurga ada ahlinya dan neraka juga ada penghuninya. Ingatlah suatu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, ahli syurga ada 3 golongan. Yang pertama, penguasa yang adil, bersedekah dan berlaku jujur. Yang kedua, orang Muslim yang menaruh belas kasihan dan lemah lembut kepada setiap kerabat dekat. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kekurangan harta benda dan ramai pula anaknya, akan tetapi ia selalu menjaga kesucian diri dari melakukan dosa. Sementara
Penghuni neraka ada 5 golongan. Orang yang lemah tidak mempunyai amal kebaikan, orang yang ikut-ikutan tidak mahu mencari nafkah dan tidak peduli akan keluarga. Yang ketiga, pengkhianat yang tidak ada hal sekecil-kecil apapun melainkan akan berkhianat terhadapnya. Yang keempat, orang yang sentiasa membuat perancangan untuk mengganggu gugat keluarga dan harta orang lain. Selain itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam menuturkan kekikiran dan kedustaan sebagai penyebab seseorang itu masuk neraka. Dan akhir sekali yang kelima, orang yang merupakan selalu berbuat keji seperti mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Sidang Jumaat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung galam untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan, yaitu kerana tidak ada masa, kerana mereka tidak punya persediaan untuk mengikulnya. Pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada pada sanggup memikul. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia dan suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Melalui khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita dapati bagaimana antara perkara-perkara besar ialah menunaikan amanah dalam kehidupan kita terhadap diri sendiri, ahli keluarga, masyarakat dan negara. Kejayaan menunaikan amanah akan membawa kita ke syurga, manakala pengkhianatan terhadap tanggungjawab akan membawa kita berkesengsaraan dan neraka yang dahsyat. Ingatlah, ketika amanah merupakan pelaksanaan syariat dan hukum hakim Allah, di mana kejayaan melaksanakannya akan membawa kepada kebahagiaan. Sebaliknya, sekiranya melanggar hukum Allah akan membawa kepada kemurkaan Allah dan nerakanya, telah menyebabkan langit dan bumi gunung bergoncang ketakutan dan tidak sanggup memikulkan anak ini. Sidang Jumaat rahimakumullah. Gagal melaksanakan amanah merupakan antara penyebab seseorang itu dihumban ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar diamanahkan untuk menuntut ilmu dengan mendapat berbagai bantuan daripada pihak semua pihak, daripada GPA, PTPTN, pusat zakat dan lain. Namun mereka menduga-citakan kelas tidak hadir, sibuk dengan kerja-kerja hulu ke hilir, sehingga mengabaikan tanggungjawab amanah mereka dalam belajar. Kita lihat pula kapitangan diamanahkan untuk bekerja dan membuka kaunter seawal 8 pagi untuk memudahkan kapitangan dan pelajar berurusan. Namun magangnya selepas akhir pasca pukul 8 pagi terus keluar ke sarapan sehingga 9.30 pagi. Jam 10 pula berhenti minum pagi sehingga pukul 11. Pukul 12 tak belum keluar sehingga 3 petang makan tengah hari. 4.30 tak bersiap sedia untuk balik. Dan pelanggan ketiga sudah tidak dilayani. Penjara pula minggu pertama hingga minggu ke-7 tidak masuk kelas, sibuk dengan mesyuarat ke sana kemari. Minggu ke-8 pula baru mula masuk kelas. Lepas tu pula lah pencu tak keluar. Pelajar faham atau tidak timbul persoalan. Cukup pula terima kasih untuk diri dan keluarga. Adakah kita fikir bahawa perkara itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, inilah punca kita ke neraka kerana kita tidak amanah. Ingatlah, kita terlepas dari kewajiban kita, tapi tidak terlepas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pamerkan segala perbuatan kita dari sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ingatlah, sebesar mana sekalipun kami melakukan sedikit mana sebesar zarah sekalipun kami melakukan kebaikan, tetap Allah akan pertontonkan. Bagaimana pula kamu melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah sekalipun, tetap Allah Subhanahu wa taala akan pertontonkan. Sidang hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yas'alukan nas 'anis sa'ah, yas'alukan nas 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah
wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Maksudnya, manusia bertanya padamu wahai Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanya ada di sisi Allah, dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui, boleh jadi masa datang tidak lama lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Alhamdulillah katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa iqraran liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجروا. ألا صلوا وسلموا على نبي مصطفى خير الأنام فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خليفة نبيك عن التحقيق عن المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن زاد الأواب الناطق بالصواب عن المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع سور القرآن عن المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن أسد الله الغالب إمام أهل المشارق والمغارب عن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر ملكنا yang Imam besar Negeri Sembilan dan khusus Tuan Gubernur Presiden Al-Mahmud Tuan Munawir wa ayyidhu wa fiqhu lima tuhibbu wa tardah wa akid di wujudi makan ila ahli dhun wal kufr al-khidlan. Allahumma rudul aam wa taufiq tatut lana fitratul hakim barakun tuha al-ma'ruf bi undang waqsna bidum wa ayyidhu wa fiqhu lima tuhibbu wa tardah bi hurmatan arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra wada'iyah ilallah bi'idnihi wa siratan munira. Ya Allah, Engkau berkati kasih sayang Islam Malaysia serta waktu. Jadikanlah kami dan kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat hidayah, rahmat, kesihatan dan kelapangan. Serta jauhkanlah kami daripada bencana dan ancaman wabak mudarat serta penyakit al-wahn. Sesungguhnya Engkaulah tempat kami memohon dan mengharapkan pertolongan. Ibadallah, Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.